Ini peta Semenanjung Melayu atau Malay Peninsula versi terrain yang biasa kita lihat. Di sini jelas kita biasa dengan pemandangan garis pantai yang membentuk rupa unik Semenanjung Melayu. Tetapi tahukah anda terdapat bukti kajian ilmiah menunjukkan 5,000 tahun yang lalu ianya berbeza sama sekali. Sekadar imbasan buat anda, berakhirnya zaman ais kira-kira 22,000 tahun lalu telah menyebabkan glasier cair dan berundur ke kutub, lalu melepaskan air yang selama jutaan tahun tertahan membeku. Ini mengakibatkan air laut naik sehingga 120 meter dan stabil pada paras seperti hari ini antara 5,000 hingga 6,000 tahun lalu. Tetapi menurut kajian Peter Robertson Pahang dari Center of Tropical Geoengineering Universiti Teknologi Malaysia UTM pada tahun 2017, terdapat bukti pencerobohan laut ke darat yang membawa maksud garis pantai di Semenanjung adalah lebih tinggi ke darat daripada hari ini pada 5,000 tahun yang lalu dan digambarkan melalui garisan merah ini. Di sini kami jelaskan lagi melalui grafik ini dan beginilah rupa Semenanjung 5,000 tahun lalu. Saudara, Mak Geo tampil di Pesada Maya ini bagi merungkai persoalan untuk kajian lanjut para ilmuwan berhubung persoalan-persoalan yang masih tidak terjawab berdasarkan temuan-temuan dari beberapa kajian ilmiah yang ditemui. Setelah dipaparkan sejarah garis sesar Bukit Tinggi yang cukup meyakinkan, kami membawa pemikiran anda menilai bilakah kali terakhir garis sesar ini menghadirkan bencana paling dahsyat yang menjadi ikauan ngeri pencerap kelakuan alam di tanah yang dikatakan bebas dari geliat gempa bumi ini. Cuba anda lihat pada garis pantai 5,000 tahun lalu hasil kajian Encik Peter dari UTM, yang manakah kawasan paling jauh dari laut? Dua kawasan ini cukup menimbulkan tanda tanya kerana jika di Selangor, ia terletak di bawah garis sesar Bukit Tinggi. Di Pahang, ia terletak di atas garis sesar Mersing. Apatah pula usia garis sesar Bukit Tinggi yang tua tidak mungkin membuatkan ianya mengalami kegagalan melalui jejak purba, melainkan dikuasakan oleh gandingan garis kegagalan pegun muka bumi lain. Dan gandingan tersebut tidak ialah garis sesar Mersing. Ini kerana dua garis sesar ini telah dinilai menjadi punca Semenanjung mengalami kecacatan rupa. Jadi apakah dalam tempoh 5,000 tahun lalu telah berlaku gerakan terakhir dalam siri deformasi Semenanjung yang dilihat cukup memberi kesan yang memusnahkan? Apakah kawasan paya luas di Sungai Kengi, Selangor belum dijadikan Tuhan? Atau kawasan paya indah wetlands? Atau kawasan paya gambut di Rompin? Kesemuanya belum muncul melainkan setelah berlaku gerakan besar ini. Jika ini berlaku dalam tempoh tersebut, maka bilakah ia terjadi? Mencetus persoalan yang pernah kami tanyakan, adakah ia berlaku pada zaman yang menelan peradaban Kota Delanggi yang sehingga hari ini diperdebatkan kedudukannya? Dan pada zaman yang hampir sama, lenyapnya gangga negara di tapak asalnya, Lembah Kinta, dan menyebabkan tapak baru di Berwas dibangunkan sebelum dihancurkan penceroboh Chola. Yang pasti, dua persoalan yang tidak pernah ada yang mahu menjawab. Mengapakah terdapat dua kelompok orang asli iaitu Senoi di pedalaman Gangga Negara Lama dan Melayu Proto di pesisiran Kota Delanggi yang bukan kelompok primitif, seolah-olah sebahagian dari sebuah ketamadunan purba yang hilang? Soalan kedua, bagaimanakah titik tengah antara dua tamadun tua sehingga hampir 5,000 tahun yang kini menjadi dua negara berpenduduk paling ramai di dunia iaitu China dan India, hanya dihuni oleh beberapa ribu orang yang berselerakan di dalam hutan seperti lari bersembunyi ketika ia diteroka semula oleh orang-orang dari Sumatera dan Segeting Kra. Terdapat medan kajian yang luas untuk ilmuwan negara ini dalami dan dokumenkan.